rakyat. Adakah di negeri Thailand, Amerika ada UMNO. Tapi mereka kerajaan sana membela nasib rakyat juga. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih. Dah 4. Ada 2 lagi, saya bagi 1. Soal yang kelima ya. Secara ringkas tolong kita. Okey, saya nama saya Muhammad dari Sarawak. Saya nak tanya, pertama kali saya ucapkan syabas kepada Datuk Saifuddin Abdullah kerana pakai baju warna kuning. Nampak cantik lah Datuk. Okey, yang pertama, soalan pertama. Adakah pindaan akta universiti, kolej universiti yang dipinda beberapa bulan yang lepas atas desakan Pakatan Rakyat? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, berkenaan dengan gagasan Satu Malaysia. Gagasan Satu Malaysia. Kadang-kadang rasa pelik juga dengan Satu Malaysia ni, kan? Satu Malaysia kalau kat KL menara tinggi-tinggi. Jalan sampai 4 line, 5 line. Kalau kat Sarawak, bang, jalan macam mana? Satu lagi. Soalan ni untuk Menteri Pengajian Tinggi. Kalau boleh datanglah kat sana, tengok sekolah, universiti, kolej macam mana di sana, kan? Nama je Satu Malaysia, tapi apa yang Satu Malaysia dimaksudkan? Saya nak kerajaan Barisan Nasional buktikan Satu Malaysia dulu, baru boleh canang Satu Malaysia. Okey, soalan saya pada yang bertanya. Dari Sarawak datang khusus untuk program ini ke memang dari Sarawak menetap di sini? Saya datang khusus untuk program ni sebab saya nak berjumpa dengan YB, Menteri Pengajian Tinggi. Okey, tahniah dan terima kasih atas semangat itu. Last. Satu saya nak bagi amaran kepada profesor-profesor. Malaysia tak pernah dijajah. Malaysia tak pernah dijajah. Malaysia wujud apabila Sabah, Sarawak dan Singapura menyertai tanah Melayu. Dan Malaysia tak pernah dijajah. Minta maaf semua sekali. Jangan sesekali kita mengatakan selamat Hari Malaysia, selamat menyambut Hari Malaysia, kemerdekaan Malaysia. Tak boleh, sebab Malaysia tak pernah kena jajah pun. Tak payah nak buat benda tu lah. Malaysia wujud apabila kita bersatu je. Okeylah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Yang kelima. Dan kita ucapkan tahniah kerana khusus datang dari Sarawak untuk program ini. Tahniah kepada penganjur. Yang terakhir daripada sini. Seorang satu lagi. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Zainab binti Yunus daripada Terengganu dan berkelana daripada mana? Kelantan lah. Saya daripada Terengganu. Okey. Lepas tu saya bekerja dekat Kelantan ni lah, berkelana. Okey. Okey, saya sebagai rakyat Terengganu, okey, rakyat yang tampuk pemerintahan dipegang oleh kerajaan lah. Saya bergaul dengan masyarakat Kelantan, jadi saya dapat tengok lah. Okey, Kelantan ni orang cakap memang teruk, tak ada pembangunan. Okey, sekarang ni kita boleh tengok lah kalau doktor-doktor kat atas tu boleh jalan-jalan kat Kelantan, lepas tu singgah kat Terengganu. Okey, tengok macam mana kerajaan Terengganu tu cakap okey, Terengganu ni lebih membangun daripada Kelantan. Okey, sebab panjang saya duduk sini, tak ada orang Kelantan yang cakap jalan sebab cakap memang kerajaan tak boleh nak tolong lah. Macam yang diwawarkan semasa perhimpunan agama UMNO itu, cakap Kelantan ni memang susah. Boleh compare lah dekat Terengganu berapa ada shopping komplek. Boleh tengok lah. Okey. Soalannya. Okey, soalannya saya nak tanya, kenapa kerajaan menganggap Kelantan tu sebagai sebuah negara, bukan negeri, negara yang perlu dijajah? Okey, saya nak tanya, kenapa? Bukan anak TV dah ni, dia jadi macam ni Kelantan ni, orang Kelantan ni macam satu negara lah, macam Indonesia. Itu aja. Okey, yang kedua saya nak bagi tahulah. Okey, tadi cakap pasal audit kan. Saya ada baca lah sikit audit ni. Ada JKK menyeleweng. Okey, cakap bantuan. Saya sebagai rakyat Terengganu kan, kita nak bantuan, kita kena pergi sign JKK semua. Okey, kalau dekat nak mengundi, belum tekan loceng rumah dah keluar. Okey.
Okeylah. Kalau belum macam sebelum mengundi kan, jangan harap kita bagi salam letih. Jadi tolong ambil tindakan, okey? Okey, selepas tu saya ada Cukuplah dua cukup. Okey, kerajaan yang cemerlang dan terbilang lahir dari hasil pembangkang yang hebat. Okey, assalamualaikum. Okey, kita Prof, tamatlah. satu last, tak ada orang dah, saya last sekali. Saya minta last, tak ada dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Abdul Rahman bin KS Muhammad. Saya berasal dari Perak, menetap di Kelantan. Kerana saya dapat hidayah daripada Allah supaya menetap di Kelantan, saya berasa satu kenikmatan. Mungkin orang lain tak terasa, tapi saya Tuhan bagi satu nikmat menetap di Kelantan. Alhamdulillah. Soalan saya pendek saja, Prof. Sampai saya last, tak apa, saya minta pendek ya. Saya nak tanya dengan Profesor Samsul, setuju atau tidak dengan saya mengatakan UMNO ni kalau tak ada utusan Malaysia, Berita Harian, radio, TV dah lama tumbang. Itu saja. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tamatnya sesi soal jawab antara penonton dengan ahli panel. Saya rasa kita ada 7 penonton yang bertanya soalan tadi dan semuanya cukup menarik. Kita betul-betul tak ada masa. Saya ingat soalan tadi banyak, persoalan yang perlu dijawab oleh ahli panel kita pun banyak. Saya cadang awalnya untuk memberi 5 minit, sekarang ni saya bagi 7 minit kepada setiap ahli panel untuk menjawab persoalan tadi sekaligus merumuskan perbincangan masing-masing. Saya mohon selepas bunyi loceng 3 kali, ahli panel akan berhenti untuk berhujah untuk memberi laluan kepada ahli panel seterusnya. Saya akan mulakan penggulungan ini dengan mempersilakan ahli panel di sebelah saya yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah untuk memberikan pandangan yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih kepada soalan-soalan ini. Kalau ditanya di dalam Dewan Rakyat ni, pengsan kami menjawabnya. Satu soal, saya fikir tak salah mana-mana parti paling lama memerintah atau lama memerintah. Yang salah ialah kalau dia buat salah. Jadi saya nak membetulkan itu. Ya, soal siapa pun memerintah kalau lama tak jadi masalah. Yang jadi masalah ialah kalau dia buat salah. Yang kedua soal, saya tak fikir tepat nak kata kiblat satu Malaysia. Kiblat ni tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bukan kiblat, tapi saya faham soalan saudara. Puncanya ataupun sumber satu Malaysia ialah 3 perkara: perlembagaan, rukun negara dan kontrak sosial. Tentang 150,000 anak luar nikah itu satu data yang benar. Bahkan sebelum ini Dr. Mashitah sebut angka yang lebih besar. Kebetulan tadi di kafe Dewan Negara saya berbincang dengan Yang Berhormat Senator Datuk Johari Mat. Ini antara perkara yang kita kena lihat secara bukan partisan. Ini masalah kita. Ya, masalah anak bangsa kita, kita harus lihat, kita harus cari dan kita harus selesaikan masalahnya dengan cara yang paling wajar, dengan cara yang paling bijaksana. Saya tak fikir, Tuan Pengerusi, saya tak fikir kita sampai langsung tak boleh bersuara. Ya, kita boleh bersuara. Kalau tuan-tuan kata tak cukup, saya pun setuju. Ya, dan kita sama-sama kena perbaiki. Kita kena sama-sama buka ruang untuk kebebasan bersuara, kebebasan akademik dan kebebasan berpolitik, kebebasan berpartisipasi dan sebagainya. Pindaan AUKU ini, tuan-tuan dan puan-puan, pada saya ada 2. Satu, komitmen kerajaan. Secara progresif, dari satu masa ke satu masa kita pindah. Kita dah pindah pada 2009 dan insya-Allah kita akan pindah lagi. Namun pada waktu yang sama, dia juga hasil perjuangan ramai. Hasil perjuangan mahasiswa, belia, golongan profesional, termasuk parti-parti politik. Ya? Jadi itu adalah keadaan yang berlaku dan kita sekarang ni nak gunakan kesempatan ketika kita meminda AUKU ini bukan hanya melihat dari segi pendekatan legalistik, tetapi melihatnya dari 2 segi. Peluang untuk membangun, membina, memperkukuh transformasi politik ke arah politik yang lebih matang dan progresif, dan kedua untuk mengukuhkan kualiti
mutu universiti kita dalam erti kata yang sebenarnya, yang tadi saya dah sebut sedikit sebanyak pada peringkat awal tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan di sini 2-3 perkara di hujung perbahasan kita ini. Pertama sekali ialah soal realiti baru yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Saya tidak terlalu memikirkan soal siapa menang dalam pilihan raya yang ke-13. Yang lebih mustahak ialah untuk kita menyahut, menangani realiti baru yang berlaku. Sebagai contoh, betapa ramainya anak muda kita yang belum mendaftar sebagai pemilih. Itu melibatkan semua pihak. Ya. Dan sebab itu saya fikir kita harus memperjuangkan tentang, sebagai contoh, pendaftaran pemilih secara automatik. Ya. Sebab prinsipnya ialah kita nak galakkan orang yang layak mengundi semudah-mudahnya untuk mengundi. Semudah-mudahnya untuk mengundi. Dan ini saya yakin akan dibincangkan dalam jawatan kuasa pemilih di Parlimen untuk mereformasi sistem pilihan raya. Juga kita harus lihat, menjangkaui pilihan raya ke-13 ini mungkin sudah sampai masanya, kalaupun tak sempat untuk PRU 13, tapi sekurang-kurangnya selewat-lewatnya untuk PRU 14. Bagaimana kita boleh turunkan umur kelayakan mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun. Sebab dalam dunia ini ada lebih kurang sedozen saja negara yang masih mengamalkan 21 tahun. Yang lain semua dah 18 tahun. Ada negara di Eropah yang dah 16 tahun. Indonesia 17 tahun. Jadi saya tak nak sebutlah nama negara-negara yang 12 tu. Sebahagiannya itu lebih kurang sama yang disebut oleh Profesor Abu Hassan tadi. Saya tak nak duduk dalam liga itu. Kita kalaupun tak masuk dalam liga perdana dan jadi juara macam Great Warrior, sekurang-kurangnya kita tak maulah corot dalam liga yang paling bawah. Yang ketiga ialah bagaimana kita boleh menyemarakkan demokrasi di negara kita ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Bagaimana kita boleh melahirkan sistem pilihan raya. Saya fikir ini cabaran untuk semua pihak. Bagaimana, kalau saya kata, bagaimana pilihan raya ke-13, pilihan raya umum ke-13 ini menjadi pilihan raya umum yang pertama di mana semua pihak yang bertanding dapat dengan secara bijaksana mengemukakan idea-idea dan pandangan-pandangan mereka, dan kita mengundi berdasarkan kepada isu yang diperdebatkan, berdasarkan kepada perkara-perkara yang positif yang hendak kita bawa kepada masyarakat kita, dan bukan semata-mata kita, oh saya hentam saudara, saudara hentam saya. Yang itu tuan-tuan dan puan-puan tidak akan membawa kita ke mana-mana. Yang akan membawa kita ke mana-mana ialah budaya politik yang sihat dan segar yang harus kita suburkan dari semasa ke semasa. Akhirnya, saya katakan tadi ada 3 faktor yang saya kata dengan penuh rendah diri bahawa apabila dilihat-lihat pada analisis yang terakhir, protes pada 2008 itu sebahagiannya sudah kembali kepada Barisan Nasional. Bukan dalam dewan ini saya tahu. Saya cakap yang protes itu, ya. Yang dalam dewan ini mungkin tidak. Yang kedua, bagaimana yang telah mengundi Barisan Nasional pada 2008, saya kira majoritinya akan meneruskan dan mungkin bertambah lagi. Cabaran utama ialah pengundi muda. Cabaran utama ialah golongan profesional yang merupakan, ada yang disebutkan oleh setengah-setengah pemerhati sebagai kuasa ketiga dalam pilihan raya yang akan datang. Di situ letaknya penentu kepada pilihan raya yang ke-13. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk atas penggulungan dan jawapan yang diberikan tadi. Saya persilakan Prof. Dr. Abu Hassan untuk menggulung perbincangan. Saya hanya melihat bahawa kita harus melihat ke depan. Sebab itu saya bangkitkan bahawa kita berhasrat sebagai sebuah negara Islam. Semua ahli akademik berhasrat untuk kita